Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Bersempena dengan Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar bersama agensi pada pagi ini, kami merapatkan doa dan mengucapkan kesyukuran kehadirat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, khasnya dalam memacu visi utama kementerian ini, itu ya Allah, Engkau bantulah kami birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Mak Senyor dan ini Cik Senyor. Kami warga Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, 5 agensi di bawah KWPKB, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Perbadanan Putrajaya, Perbadanan Labuan, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan serta Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Kempen Keep Smiling melibatkan semua penguatkuasa DBKL, PPJ, PL serta semua warga KWPKB, PTGWP dan MSWP yang keluar untuk berurusan dengan orang ramai atau pelanggan. Kempen Keep Smiling berlangsung mulai 1 Februari hingga 1 Disember 2012. Objektif kempen yang pertamanya memantapkan budaya mesra pelanggan dan berbudi bahasa di kalangan warga KWPKB dan agensi. Kedua, meningkatkan persepsi positif rakyat ke atas perkhidmatan yang disampaikan oleh warga KWPKB dan agensi. Untuk sertai kempen ini, anda perlu isi borang Keep Smiling. Ini borang Keep Smiling yang saya dah dapat. Cuma tandakan maklum balas senyum dan cipta slogan kempen senyum KWPKB 2013. Dengan mencipta slogan paling kreatif dan catchy, kita semua berpeluang memenangi RM3,000. Mudah saja kan? Melalui kempen ini, kita dapat memantapkan nilai-nilai murni dan berbudi bahasa di kalangan kita semua. Contoh yang sangat baik macam YB Menteri kita Datuk Raja Noji dan YB Datuk Sarabanan, timbalan Menteri kita yang sentiasa tersenyum manis. Barulah rakyat lebih mudah dan selesa berurusan dengan pihak kerajaan. So keep smiling. Syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan izinnya. Pada hari ini saya diberi kesempatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar dan agensi buat kali kedua untuk tahun 2012. Bulan April adalah bulan yang cukup bermakna kepada saya, di mana pada April 2009 saya telah diberi amat tanggungjawab dan amanah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menerajui Kementerian Wilayah Persekutuan. Pada masa itu kesejahteraan bandar belum ada lagi. Hanya setahun selepas menjalankan amanat tersebut, saya menerima cabaran baru apabila kementerian telah bertukar menjadi Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Alhamdulillah, pada 9 April 2012 baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
masih memberi kepercayaan kepada saya, di mana pelantikan sebagai ahli Dewan Negara saya telah disambung untuk 3 tahun lagi. Di sini saya ingin ambil kesempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu seluruh warga daripada Kementerian, DBKL, Perbadan Labuan dan Papan Putrajaya, PTG, Wilayah Persekutuan, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, serta tidak lupa Yayasan Wilayah Persekutuan yang telah memberi komitmen yang cemerlang sejak hari pertama saya menggalas tugas sebagai menteri sehingga kini. Pada bulan April tahun ini juga bermakna telah 3 tahun kita bekerja bersama sebagai satu pasukan. Dari banyak pengalaman, rintangan, cabaran, juga coretan kejayaan yang telah mewarnai 3 tahun kita bersama. Untuk makluman para hadirin sekalian, 7P ini sebenarnya merupakan tulang belakang KPI saya sebagai menteri. Kalau sebelum ni B, sekarang dah naik kepada A. Di sini saya percaya pribadi, secara pribadi mengucapkan terima kasih di atas penerimaan 7P tersebut daripada JMB dan persatuan-persatuan penduduk, bukan hanya daripada wilayah Persekutuan, malah dari seluruh negara. Untuk makluman, Kabinet khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Belanda untuk menenderajui penyelenggaraan di seluruh negara, khususnya perumahan-perumahan swasta kos rendah dan kos menengah. Dalam usaha-usaha kita melaksanakan 7P ini, saya rasa perlu kita mengamalkan sikap berbeza daripada dahulu, di mana the government knows best ataupun pihak kerajaan yang tahu semuanya. Kita cuba jangan gunakan konsep itu secara menyeluruh, di mana dalam umpamanya dalam usaha kita melaksanakan berbagai-bagai program dalam 7P, termasuklah TP1 Malaysia. Kadang-kadang kita combine-kan konsep-konsep yang ada dalam 7P ini. Kita perlu laksanakan dengan cara prihatin. Kita perlu mengambil kira konsep perumahan yang kita hendaki dan apakah konsep-konsep yang boleh rakyat menerima dalam jangka masa panjang. Jadi banyak perkara-perkara yang kita perlu buat yang menjuruskan. Itulah sebabnya apabila kita berlandaskan pada 7P ini, banyak perkara-perkara yang kita boleh memecahkan supaya dapat dilaksanakan di peringkat akaunti. Dan dalam usaha TP1 Malaysia ni pun, oleh kerana jayanya dari segi pelaksanaan on the ground ni, pihak-pihak pembangkang, khususnya dalam satu kes Ahli Parlimen Lembah Pantai, telah cuba mempertikaikan ketelusan baik pihak kementerian ataupun pihak DBKL dalam melaksanakan tabung penyelenggaraan 1 Malaysia ini. Di mana mereka kata ataupun beliau kata costing ataupun mereka-mereka yang terlibat, mungkin ada dalam sini juga, mereka katakan penilaian yang dibuat oleh DBKL terlalu tinggi, telah dimarkup untuk pastikan menteri pun dapat share dia kat situ. Lepas tu tender tidak dipanggil, hanya diberi begitu saja pada kontraktor kroni menteri ataupun lebih kurang macam itulah ayat dia. Dia ada hantar surat yang saya rasa saya minta Datuk KSU jawab. Pasal semua tahu bahawa tabung penyelenggaraan 1 Malaysia adalah satu program yang memang usaha murni kepada rakyat, pada penduduk-penduduk yang duduk kos rendah atau kos sederhana rendah di flat-flat swasta dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur khususnya, dan telah dilaksanakan dengan secara teratur. Bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan memudahkan pergerakan warga kota
terutamanya di pusat bandar. Kemudahan laluan pejalan kaki berbumbung atau pedestrian walkway telah disediakan. Dan inilah masanya tuan-tuan dan puan-puan main peranan supaya kerja-kerja transformasi yang telah dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, baik dari segi transformasi kerajaan, dari segi transformasi ekonomi, dari segi transformasi yang lain-lain dapat dilaksanakan dengan terbaik tanpa apa-apa rintangan apabila kita selesai membuat keputusan dalam pilihan raya yang tak lama lagi ini. Jadi inilah peranan tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi di kawasan Kuala Lumpur ni yang banyak dipegang oleh pihak-pihak pembangkang ini, yang telah banyak tak buat apa-apa pun. Kalau kita tengok, tak banyak dia buat apa-apa pun kecuali mengkritikkan apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan fikirlah, adakah ini kaedah yang kita hendak? Dan sebagai satu contoh pula, sekarang yang terkini pula, mereka telah juga tidak menghormati institusi-institusi raja-raja ni. Macam baru-baru ni dah dihebohkan dalam akhbar dan juga internet, bagaimana golongan mereka telah tidak menghormati semasa pertabalan raja-raja. Dan saya ada bukti pula tu. Jadi bukti saya adalah saya punya saksi, iaitu saudara Syazril. Dia kebetulan ada kat luar sana tu. Semasa MP pembangkang ada dalam istana, mereka tidak menghormati langsung raja-raja. Jadi kalau mereka tidak menghormati raja-raja, apabila mereka berkuasa, mereka tidak menghormati pentadbir kerajaan, penjawat-penjawat awam. Tengoklah. Jadi ini adalah satu perkara yang jangan terkejutlah kalau mereka tidak menghormati raja-raja. Bila mereka berkuasa, saya tidak terkejut mereka tidak menghormati pentadbir. Dah berlaku pun di Selangor, kita tengok kan, macam-macam berlaku. Adanya KSN yang kena masuk campur. Lepas tu telah berlaku di Pulau Pinang, di mana kawan saya Datuk dah dapat Datuk Wilayah yang Nik Ali telah ditolak tepi kan, dimaki hamun oleh Ketua Menteri. Jadi adakah berlaku di agensi pusat di bawah Barisan Nasional? Setakat ni tak pernah dengar lah saya maki hamun KSU ke, maki hamun Datuk Wanda ke, tak pernah lihat, tak pernah dengar kan? Jadi inilah kaedah berbeza kerajaan Barisan Nasional dan Datuk Sarawanan lagi lah jaga baik-baik betul kepada KSU dengan Datuk Wanda kan. Jadi kita tak pernah buat cara-cara begitu. Tetapi kalau mereka berkuasa, jangan terkejut perkara itu akan berlaku. Pasal raja-raja pun mereka boleh tak hormat, apatah lagi pentadbir ataupun penjawat-penjawat awam. Jadi itulah sebagai renungan. Mandangkan kita pun seperti saya sebut pada yang perjumpaan yang lepas pun, perhimpunan lepas, kita sekarang dalam last lap. Walaupun last lap ni panjang sikit. Tadi Datuk Sarawanan tanya saya bila last lap nak habis ni. Tapi saya pun tak tahu bila last lap ni nak habis. Tetapi walaupun kita dalam last lap ni penting tuan-tuan dan puan-puan main peranan, khususnya di wilayah Persekutuan. Jadi saya rasa itu saja. Hanya satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian adalah peranan media, khususnya media alternatif. Media alternatif ni perlu tuan-tuan dan puan adopt ataupun gunakan. Jangan fikirkan benda ni tidak penting. Oleh kerana media sosial sekarang adalah juga penentu pada penerimaan orang pada kerajaan, dan kita perlu buat sesuatu supaya kita perlu engage juga dengan golongan-golongan ini supaya mereka tidak putar belikkan apa yang diusahakan oleh pihak kerajaan. Jadi perlu, oleh kerana sekarang saya tengok media mainstream pun kadang mengikut mengikut rentak daripada media alternatif ni. Jadi kalau kita tidak prihatin bahawa perubahan-perubahan ni kita buat kerja seperti biasa saja dengan mengharapkan bahawa seperti dahulu-dahulu, tidak akan berlaku. Dia akan diputar belikkan oleh media-media alternatif ni yang banyak juga pro kepada pihak pembangkang. Jadi kita kena prihatin kepada situasi yang berlaku sekarang ni, yang memang kalau dikatakan, mereka kata media mainstream dimiliki oleh kerajaan ataupun Barisan Nasional, tapi media alternatif ni boleh katakan semua kebanyakannya belah sana, belah pembangkang.
Jadi boleh katakan balance juga. Dan sekarang media mainstream pun banyak terikut juga kepada alternatif ni, pasal mereka nak pastikan ada circulation ataupun dapat jual apa-apa mereka. Jadi mana kita perlu prihatin, perlu bijaksana handle media-media ini. Jadi saya rasa itu sajalah ucapan saya, dan sekali lagi saya ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan singgih tianah kepada warga kementerian, bilansuan dan agensi-agensi di atas kesungguhan memantapkan fungsi kementerian ini. Sesungguhnya tidak terlalu awal maupun terlalu lewat bagi kita mengorak langkah. Malah kini adalah masa yang paling tepat untuk kita melaksanakan perubahan, iaitu di last lap sebelum pilihan umum yang dijangkakan pada tahun ini. Jadi sebelum saya akhiri ucapan saya ingin membaca dua patah pantun. Pohon selasih sarang tempuak, pohon berangan di tepi paya. Terima kasih kepada semua atas sokongan sepanjang bersama.